Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hazri bin Hanif, nombor metrik 051889. Kami ditugaskan untuk membentangkan tajuk zakat fitrah. Zakat fitrah pada istilah ialah sedekah yang wajib perlu dibayar selepas berbuka puasa pada Ramadan, iaitu 1 Syawal. Okey, yang kedua adalah zakat fitrah ini difardukan pada tahun kedua Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Okey, yang ketiga adalah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah ini kepada semua golongan manusia, iaitu manusia itu bebas, hamba, lelaki, perempuan, selagi dia Islam. Seterusnya adalah tajibu bi awal Lailatul Aidul fi Azhar. Okey, ini bermaksud wajib bayar zakat ini pada awal malam Aidul Fitri. Ya. Okey, di sini maksud malam Aidul Fitri itu adalah selepas kita berbuka puasa pada hari terakhir kita berpuasa. Maksudnya maghrib tu kita berbuka, selepas itu kita start wajib untuk membayar zakat. Okey, kenapa namanya lagi pun Aidul Fitri? Fitri adalah Aidul Fitri, zakat fitrah. Okey, seterusnya adalah mata ba'da ghurub bidinul minal walad. Okey, di sini siapa yang perlu membayar? Okey, yang perlu dibayar adalah orang yang mati selepas maghrib, selepas berbuka itu lah. Walaupun dia hidup sesaat selepas berbuka itu, dia wajib membayar. Jika sebelum berbuka dia meninggal dunia, dia tidak perlu bayar, tidak wajib membayar, kerana orang yang perlu membayar zakat fitrah ini adalah dia melalui fasa bertukarnya bulan Ramadan ke bulan Syawal. Seterusnya dauna minal walad, sama juga ialah kelahiran. Jika kelahiran itu sebelum berbuka puasa itu, sebelum maghrib hari terakhir Ramadan itu, dia perlu membayar zakat untuk bayi tersebut. Jika dia lahir selepas berbuka puasa, maka tidak wajib untuk harusnya membayar zakat kepadanya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Naqib bin Ahmad, nombor metrik 054021. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan sedikit sebanyak tajuk zakat fitrah. Poin yang pertama yang saya nak cakap ni, وَيَشْتَرِطُ فِيمَا يُؤَدِّيهِ فِي الْفِطْرَةِ كَوْنُهُ فَاضِلًا أَيْضًا ابْتِدَاءً ما يليق به من مسكن يحتاج إليه. Dan disyariatkan pada apa yang patut diutamakan dan disyariatkan pada apa yang patut ditunaikan pada zakat fitrah, yakni keadaannya yang lebih, juga bermula daripada apa-apa yang patut di tempat tinggal yang berhajat kepadanya. Maknanya dia ada wang lebih, baki daripada keperluan rumah tu. Maknanya dia beli rumah tu 100,000, tapi baki dalam akaun dia ada 300,000. So dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, waqtadahu qaulu Syafi'i radhiyallahu anhu wal ashab law mata ba'da an ahlu syahwal
فالفطرة فيما له مقدمة على الديوان. Berkata Imam Syafi'i dan sahabatnya, jikalau mati di bulan Syawal, maka pada zakat fitrah pada harta si mati itu didahulukan daripada hutang-hutang yang lain. Maksudnya kalau seseorang A tu meninggal pada bulan Syawal, so dia ada hutang dalam wang dia tu ada hutang zakat fitrah, lebih utamakan berbanding hutang-hutang lain. So kalau dia ada hutang dengan along ke, hutang dengan sesiapa pun, dia pada masa sama dia ada hutang dengan zakat fitrah, dilahulukan zakat fitrah tu dululah. Itu masuk poin kedua. Poin yang ketiga, 5 rawi Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala lanisu 'ala al-muslimi fi 'abdihi sadaqa illa sadaqatul fitri wal baqi bil qiyas 'alaihi wal jami' ujubun nafqah. Seperti mana diriwayatkan Muslim, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidaklah wajib sedekah ke atas Muslim itu terhadap hambanya melainkan sedekah fitrah. Maksudnya kita tak ada pun kewajipan untuk bersedekah ke atas Muslim, melainkan ada satu je, zakat fitrah. So dengan bayaran kita bayar zakat fitrah itulah disalurkan kepada golongan-golongan yang kurang mampu. Itu masuk poin ketiga kat sini. Itu saja. Itu saja daripada saya. Syukran. Wallahu alam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Muhaimin Izzat bin Muhammad Azmir, nombor metrik 054290. Jadi saya akan menyambung pembentangan kawan saya yang seterusnya lah. Jadi slide ini menerangkan tentang al-ashihu al-manqus la talzimu al-harrah. Jadi slide ini menerangkan tentang apabila seseorang itu hilang ataupun kita tak dapat kesan kat mana dia ada. Contohnya kita dah WhatsApp, dia tak reply. Kita call pun dia tak angkat, kita pergi rumah dia, kita cari alamat dia, pun dia tak ada. Jadi apa kita kena buat? Pendapat yang paling sahih iaitu pendapat Imam Syafi'i, wujubu ikhraj fitratuhu. Kita wajib mengeluarkan fitrah kepadanya. Contoh apabila isteri kita hilang, kita wajib bayar fitrah kat dia. Jadi yang kedua, pendapat yang kedua, iza ada, pendapat ulama Imam Syafi'i. Iza ada, kita tak perlu bayar, kita perlu tunggu dia dulu. Jadi apabila dia dah datang, baru kita bayar. Dan pendapat yang ketiga, la syai'. Ini pendapat Imam Syafi'i tapi tak diunggulkan. La syai'. Jadi kita tak perlu bayar pun. Even kalau budak tu dah mai pun kita tak perlu bayar. Kalau masa untuk bayar tu dah tamat. Tapi kedua-dua pendapat terakhir, la syai' dan iza ada ni tidak tepat. Yang tepatnya wujub ikhraj fitratuhu. Kita wajib keluarkan fitrah kalau seseorang itu hilang. Jadi slide yang kedua menerangkan tentang sa'. Sa' ni merupakan satu kadar ukuran untuk membayar fitrah. Jadi ini susunan-susunan untuk kita bayar zakat fitrah. Yang pertama untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita ada satu sa', kita bayar untuk diri kita saja. Kalau kita ada 2 sa', susunannya kita bayar untuk diri kita dan untuk isteri kita. Kenapa isteri kita? Sebab tanggungjawab isteri tu, nafkah tu ada pada kita sebagai seorang suami. Jadi kalau kita ada 3 sa', terutamanya diri kita, isteri kita dan kemudian anak kecil kita. Kenapa anak kecil? Dia tanggungjawab kita satu dan satu lagi dia tidak bekerja lagi lah. Dan kita kalau dapat sa', kemudian terutamanya selepas diri kita, isteri kita dan anak kecil kita, kita beri kepada bapa kita. Kenapa bapa dulu baru datangnya ibu? Kerana waktu kita kecil dulu bapa kita yang memberi nafkah kepada kita. Jadi besar kita bagi kepada bapa dulu. Bapa ada hak untuk mendapat dan kemudian baru kita bagi kepada ibu. Jadi kalau kita ada 3 sa', tak boleh untuk kita bahagikan 3 sa' itu kepada 4 orang. Kita bahagi cara mana kita mampu saja. Jadi setakat itu saja pembentangan atau penerangan saya untuk slide saya.
Syukran, wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Rozaiman, nombor matrik 054241. Baiklah, selanjutnya saya akan menyambung perbahasan daripada sahabat saya yang menerangkan mengenai kiraan bagi satu zakat fitrah. Okey, yang terdahulu bahawa satu sok itu bersamaan dengan 4 cupak. Okey, seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi, al-ashah sittu mi'atin wa khamsatun wa thamanuna dirhaman wa khamsatu asba'i dirham lima sabaqa fi zakatin nabat. Pendapat yang asah, iaitu pendapat yang asah, istilah asah ini adalah perbezaan di antara khilaf di antara ashab Syafi'i. Okey, pendapat yang asah adalah 685 dirham ditambah dengan 5/7 dirham sebagaimana yang telah diterangkan pada zakat tumbuh-tumbuhan. Wallahu alam. Kemudian wa jinsu sa' itu adalah al-qut mu'asyar, yang dinyatakan mu'asyar itu seperti yang dinaqalkan oleh dalam buku ni Muhtaj. Wajib bagi dia mengeluarkan 1/10 ataupun setengah daripada 10 itu. Sebahagian daripada muasyarat adalah kal burri wasya'ir wattamar wazzabib. Okey, kemudian begitu juga wajib mengeluarkan zakat kepada al-aqid. Wakadha al-aqid tu, yang dimasukkan dengan al-aqid tu ini adalah susu yang kering, yang beku. Seperti daripada laban, tapi dia susu yang beku. Pada pendapat Azhar, yang ini pendapat Imam Syafi'i. Kemudian watajibu min kuti baladihi, wajib seseorang itu mengeluarkan zakat daripada makanan ruji daripada negaranya. Kemudian pendapat, ada satu lagi pendapat yang lemah, yang menyatakan bahawa watajibu min kutihi, pada makanan ruji dirinya sendiri. Contoh, kalau pendapat negara dia beras, tapi kalau makanan ruji dia sendiri dia hanya makan roti, gandum, maka dia wajib mengeluarkan gandum. Itu pendapat yang lemah. Ada juga pendapat yang lain mengatakan bahawa apa-apa saja daripada makanan-makanan ruji, apa-apa saja daripada makanan yang ruji. Kemudian wa yujziul a'la 'anil 'adda wala akas, dan wajib dia mengeluarkan yang lebih tinggi kedudukannya daripada segi makanan ruji itu daripada yang rendah, dan tidak boleh rendah lebih daripada yang tinggi. Maksudnya contoh macam emas, itu kan tinggi daripada fiddah, daripada perak, wajib keluarkan emas. Begitu juga dengan asyair, lebih tinggi daripada tamar, akan dibahaskan sebentar lagi. Kemudian dan iktibar, apa yang dapat diterangkan bagi a'la dan adna ini adalah dengan harga pada sesuatu makanan itu. Okey, kemudian pendapat yang asah menyatakan bahawa syair itu lebih baik daripada tamar, dan tamar itu lebih baik daripada zabib. Seterusnya, i'timaduhu al-mutaakhirun an a'laha, dan telah bersepakat golongan ulama mutaakhirun daripada segi kedudukan makanan-makanan ruji. Yang pertama adalah al-burru, summa as-saltu, summa asy-sya'ir, summa az-zarrah, wa minha ad-dukhan, summa ar-ruz, summa hamas, summa al-mash, summa al-adas, summa al-ful, summa at-tamar, summa az-zabib, summa al-aqit, summa al-laban, summa al-jumd. Maka ini adalah telah sepakat ulama mutakhirun, ulama fiqh menyatakan ikut turutan yang wajib mengeluarkan makanan ruji yang wajib dikeluarkan zakat, kedudukan daripada yang tinggi sehingga yang paling rendah.
Okey, seterusnya walahu an yakhrija an nafsihi min kuti wajibin. Dan baginya wajib dia mengeluarkan zakat pada dirinya yang wajib, wa an qarabihi au zaujatihi, dan daripada kaum kerabatnya ataupun isterinya lebih daripadanya. Wala yub'adu sa', maka dia tidak boleh mengeluarkan daripada salah seorang itu dua jenis makanan. Contohnya dia gabung syair sedikit dengan albur sedikit. Dia tak boleh, dia kena salah satu. Itu syair, kena keluarkan syair. Walau kana fi baladil awqati la ghaliba fiha tahayyar. Maka sekalipun pada makanan ruji pada negaranya tidak ada kebiasaan, maka dia boleh beri apa-apa sahaja. Okay, sekian daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang zakatul fitri, iaitu zakat fitrah dalam bab wajib. Okey, yang pertama, al-habbus salim. Apa maksud al-habbus salim? Al-habbus salim ni bermaksud biji-bijian yang sempurna. Zakat zakat ni kita perlu bagi biji-bijian yang sempurna seperti beras. Bukannya beras yang rosak ataupun beras yang banyak kutu ataupun beras yang tidak boleh dipakai. Kalau berikan beras yang tidak boleh dipakai, maka tak sahlah zakat tu. Al-habbus salim, biji-bijian yang sempurna ni bukanlah dalam golongan tepung, roti ataupun nasi. Sebabnya jika kita berikan nasi, dia tidak boleh mengeluarkan apa-apa faedah ataupun wang keuntungan untuk dijual berbanding dengan beras yang boleh dijual ataupun ditolak dan mendapatkan keuntungan duit daripadanya. Okey, syarat dia pula perlulah bijian-bijian itu sempurna dan tidak ada cacat celah, barulah sah. Yang kedua, ma lahu fitrati walidihi as-saghir al-ghani, yang bermaksud memberi zakat fitrah kepada anak yang kecil yang kaya. Sah ke tak? Sah. Dia sama macam bagi zakat dekat ajnabi, iaitu orang yang kita tidak terkenali. Tetapi syaratnya adalah orang yang kita tidak kenali itu perlulah tahu yang kita hendak memberi zakat. Contohnya, sebelum kita memberi zakat, kita kena beritahu dia, wahai si fulan, saya ingin memberikan zakat. Contohlah, kalau dia menolak, dia tak bagi kita bayar zakat, maka tak sahlah zakat tu. Kalau dia bagi, maka kita boleh teruskan zakat tu. Dia berbanding juga dengan anak yang dewasa. Contohnya, anak kecil tadi kita boleh bayar walaupun dia kaya. Bila anak kita ni dah dewasa, dia ada rumah tangga, ada keluarga dia sendiri, kalau kita nak bayar juga zakat tu dekat dia, kita kena minta persetujuan dia dahulu. Sama macam ajnabi tadi juga. Tanya, contohlah, kita tanya, wahai Saiful, hari ni abah nak bayar duit zakat, boleh tak? Contoh, kalau anak kita yang ada keluarga tu tak bagi, dia kata dia nak bayar sendiri, maka tak sahlah zakat tu. Kalau dia kata boleh, maka sahlah zakat tu. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.